الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. وقال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Pertama sekali kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan taufik daripada Allah. Pada malam ni kita dapat sama-sama dalam kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan setiap perkara kebaikan adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak semestinya orang yang tahu mampu untuk berbuat baik, dan tidak semestinya orang yang tahu mampu untuk meninggalkan kejahatan, melainkan jika adanya hidayah dan taufik daripada Allah. Dan jika mana Allah tidak menghendaki kita, sebaik manalah kita, seelok manalah kita, jika tidak dalam kehendak Allah, maka kita tetap tidak akan dipilih oleh Allah. Walaupun kita berada di dalam suasana yang baik, belum tentu kita boleh berbuat baik. Walaupun kita berada di tempat yang baik, belum tentu kita boleh berbuat baik. Walaupun kita berada di samping orang yang baik, belum tentu kita boleh berbuat baik. Satu contoh yang saya nak bawa, Abdullah bin Ubay, bapa segala orang munafik ataupun bapa nifak ini, Abul Nifak. Dia berada di sisi insan yang paling baik, iaitu Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia tak beroleh kebaikan. Dia tetap membenci Sayyidina Rasul, dan dia tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia bersama dengan Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang saya katakan. Begitu juga bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Rasul mahu sangat, hendak sangat bahawa bapa saudaranya untuk berada di dalam Islam. Tetapi tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Orang yang paling kita sayang tidak dapat kita menarik ia kepada kebaikan jika mana tidak dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitulah berlakunya ke atas Sayyidina Rasul, sehinggakan perkara tersebut menjadikan Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersedih. Menangis Sayyidina Rasul. Sayyidina Rasul menangis dan terus menangis ketika mana tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala bapa saudaranya untuk bersama-sama dengan Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dan saya kasih sekalian, saya pada malam ini kongsikan kepada semua sesahabat dan jamaah, dan perkara yang saya ingin katakan pada malam ini saya takhasuskan untuk diri saya dan keluarga saya. Untuk diri saya dan keluarga saya, dan sebenarnya bukan untuk jamaah yang ada bersama-sama dengan saya pada malam ini. Tetapi saya khususkan sebagai peringatan untuk diri saya, khususnya diri saya dan keluarga saya sendiri. Apa yang saya nak bawa kepada diri saya dan keluarga saya pada malam ini, dan juga sesahabat sekalian yang bersama-sama dengan saya pada malam ini,
Itu akan nasihat Abu Hafs Al-Haddad. Dia memberi nasihat kepada kita dengan satu nasihat yang terlalu cantik. Dan nasihat inilah saya rasa untuk diri saya dan keluarga saya adalah satu nasihat yang berguna pada akhir zaman. Kita berada zaman mutakhirin. Kita bukan berada 50 tahun yang di belakang. Tetapi kita berada dalam zaman yang penuh dengan fitnah. Saat yang disebut oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa saat fitnah itu berluas-luasa dan kita terlalu lemah untuk mempertahankan agama, mempertahankan akidah. Maka saya rasa apa yang saya nak sebutkan tentang nasihat Abu Hafs Al-Haddad ini memberikan satu nasihat yang terlalu penting dalam hidup saya dan diri saya dan juga keluarga saya dan semua sahabat sekalian. Yang pertama, apa kata nasihat Abu Hafs Al-Haddad? Dia kata dunia ini adalah sebuah rumah yang sentiasa mengandungi dosa terhadap Allah. Dunia yang kita duduk sekarang, di keliling kita, kanan, kiri, atas, bawah, depan dan belakang, menjadikan kita terbabit dan terpalit dengan dosa. Sama ada kita mahu dan tidak mahu, kita tidak boleh terlepas daripada masalah ini. Hendak pula zaman sekarang, zaman media masa, berbeza dengan zaman kita 50 tahun yang dulu. Maka penjagaan dosa itu bagi saya amat mudah. Tetapi orang tetap jatuh kepada dosa. Zaman ini satu zaman yang saya rasa cukup susah untuk kita semua terlepas daripada dosa dan maksiat. Tetapi ada jalan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang paling kita takut adalah tatkala kita melakukan dosa dan maksiat dan kita tak merasakan bahawa kita melakukan kesalahan kepada Allah Rabbul Jalal. Walhal Allah sekali-kali tidak pernah melupakan dosa hamba-Nya. Tetapi fitrah manusia dia sering melupakan akan kejahatannya dan mengingat akan kebaikannya. Sebab itu tuan-tuan, kita selalu ungkit kebaikan kita. Sama ada baik yang kita buat dengan Allah ataupun baik yang kita buat dengan manusia. Kita masih teringat, aku salat duha, aku salat tahajud, aku bersedekah dan berapa jumlah yang kita sedekahkan, kita masih ingat. Walaupun ia telah berlaku setahun yang lalu. Tetapi fitrah manusia ini, dia terlupa dengan kejahatan yang pernah dia buat. Sebulan yang lepas dia pernah membuka aib orang lain, tetapi dia mudah dan senang untuk melupakan dosa itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melupakan akan dosa tersebut walaupun di mana dan keadaan kita sekalipun. Sebab itu Allah tunjukkan kepada kita tentang malaikatnya. Yang mana malaikat kiraman katibin di sebelah kanan kita mencatatkan amal baik kita dan di sebelah kiri mencatatkan amal kejahatan kita. Inilah yang disebut oleh salafus salih, apabila seseorang itu mula dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala ia mula melupakan akan dosa dan kesalahannya dengan Allah. Tetapi ia mengingat dan terus mengingat akan kebaikan demi kebaikan yang dia buat kepada Allah dan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu asbab-asbab inilah kadang-kadang kita berkata dengan diri kita sendiri, kenapa aku tak boleh nak istiqamah? Kenapa aku tak boleh kuat dalam beragama? Kenapa aku tak mampu untuk mempertahankan ibadah? Maka Imam Al-Ghazali menjelaskan kepada kita, maka asbab yang utama kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala adalah dia kata dosa itu sendiri. Dalam mana-mana kuliah saya akan terus tekankan perkara ini. Dosa batin manusia, dosa zahir manusia selalu ambil peduli. Orang tak semayang, kita ambil peduli.
Orang buka aurat, kita ambil peduli. Orang tak keluarkan zakat, kita ambil peduli. Tetapi siapa yang ambil peduli? Orang yang hatinya sombong. Siapa ambil peduli? Orang yang ada hasad dan dengki. Siapa ambil peduli? Orang yang sentiasa merasa dirinya baik. Walhal apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa hati-hati hamba itu adalah tempat pandangan Allah. Dan tak semua orang tahu yang kita sedang sombong. Walhal Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yadkhul jannah. Tidak akan sekali-kali orang ini akan dapat menjejakkan kakinya ke jannah Allah Subhanahu wa taala jika mana dalam hati seseorang itu adanya walaupun sebesar zarrah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kibriya, iaitu sombong dengan Allah. Tuan-tuan, saya bawa satu contoh yang paling mudah. Kita tak mampu untuk solat malam puluhan tahun. Kita tak mampu baca Quran macam orang lain. Dan kadang-kala kita sendiri tidak tahu untuk membaca kalam Allah. Kerana dengan kesilapan zaman muda kita pada saat-saat kita ini berumur pada hujung-hujung akhir-akhir kehidupan kita, kita masih tak mampu untuk membaca Al-Quran. Dan kita tak mampu untuk mendendangkan kalam-kalam Allah di lisan-lisan kita yang Allah kurniakan kepada kita. Kita tak mampu berselawat kepada Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kenapakah kita tidak boleh berkata benar dengan Allah? Contohnya, pada satu pagi dan satu malam, kenapa kita tidak memberitahu Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku minta maaf pada Engkau ya Allah, aku minta ampun pada Engkau ya Allah, kerana aku tak mampu untuk aku mengucapkan salawat kepada Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun bulan ini adalah bulan Maulid Rasul. Ya Allah, aku minta ampun dan aku minta maaf ya Allah. Umur yang kau berikan kepada aku hampir 40 tahun, 50 tahun. Tetapi aku masih tidak mampu untuk aku menyahut akan seruanmu seperti mana dalam Al-Quran, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya Allah, aku minta maaf dan aku minta ampun ya Allah. Aku tidak boleh membaca Al-Quran seperti mana orang lain boleh membaca Al-Quran. Ya Allah, aku minta ampun dan minta maaf ya Allah, kerana aku tidak dapat bertasbih kepada Engkau ya Arhamar Rahimin setiap hari. Kenapa kita tidak boleh mengadu kelemahan kita dengan Allah? Kenapa kita tidak mampu mengadu kesalahan kita dengan Allah? Tuan-tuan, kita hanya mampu mengadu dengan Allah hal dunia kita. Ya Allah, aku tak ada duit. Ya Allah, suami aku dibuang kerja. Ya Allah, ya Allah, yang kita mengadu dengan Allah hanya semata-mata akan dunia yang kita bakal hendak tinggalkan. Tuan-tuan, semua hal dunia kita perlu selagi mana kita berada di dalam dunia. Tetapi kenapa kita membiarkan akhirat, yang mana akhirat itu adalah kehidupan kita yang hakiki? Kita tak pernah mengadu dengan Allah. Ya Allah, aku sampai sekarang tidak boleh meninggalkan akan mengumpat orang lain ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, aku sampai sekarang tidak boleh sibuk kepada akhirat sehingga umur aku yang lanjut ini masih aku sibuk kepada hal keduniaan ya Arhamar Rahimin. Walhal saat aku untuk balik bertemu dengan Engkau dah terlalu dekat. Dan aku sendiri tidak tahu bilakah saat aku nak balik bertemu dengan Engkau. Dan itulah
yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang Nabi kata orang yang bijak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan orang yang berjaya pada sudut perniagaannya, bukan orang yang ada rumah yang besar, kenderaan yang hebat, tetapi orang yang bijak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dana nafsahu, iaitu orang mana yang nafsunya dia lawan hawa nafsunya, kata Rasulullah. Kenapa kita perlu lawan hawa nafsu kita? Kerana hawa nafsu kita ini leka dengan kehidupan yang ada sekarang. Kita mula selesa dan seronok dengan kehidupan yang ada sekarang. Dan kita terlupa bahawasanya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang lebih hebat, yang lebih seronok, yang lebih daripada segala-gala yang pernah kita lalui di dalam dunia ini. Sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, manusia mula lupa dan terus lupa. Apa yang kita takutkan ketika manusia lupa itulah, maka nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang kita semua kena hisap diri kita masing-masing. Ya Allah, adakah aku ini masih dalam pandangan kau atau tidak? Ya Allah. Ya Allah. Adakah ada tempat lagi aku ini dalam pandangan hamba-hambamu yang kau sayang, ya Arhamar Rahim. Kerana manusia sendiri, tuan-tuan, saya minta maaf pada orang-orang perempuan. Jika suaminya ada kasih yang lain selain dia, dia akan cemburu. Jika suaminya ada sayang pada yang lain, mereka akan cemburu. Tuan-tuan, kita telah menduakan Allah telah lama, tuan-tuan. Kita telah menduakan Allah ini terlalu lama. Lama sangat. Daripada kita mula akil balik, sehinggalah saat ini, kita tak boleh nak mengesakan akan kasih kita pada Allah. Kita tak boleh mengesakan pergantungan kita pada Allah. Tuan-tuan, Masya Allah, jika mana makhluk juga berasa cemburunya dengan jika mana kita ini berpaling kasihnya kepada yang lain. Tuan-tuan, apatah lagi kita seorang hamba dengan Khalik, dengan Allah Rabbul Jalal. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian. Yang kedua, nasihat Abu Hafs Al-Haddad. Fakir adalah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakir ini, tuan-tuan, pada ulama sufi disebut begini. Sifat yang sentiasa bergantung harap pada si kaya. Si fakir akan sentiasa bergantung dengan si kaya. Siapa si kaya, tuan-tuan? Allah Rabbul Jalal. Kita belajar ilmu usul yang mana Allah bersifat dengan istighna dan iftiqar. Istighna ini iaitu Allah yang maha kaya daripada yang lain daripadanya. Maka seorang hamba Allah akan merasa dirinya fakir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita fakir dengan rahmat Allah. Sebab itu, tuan-tuan, saya pesan dengan diri saya dan semua orang yang berada bersama-sama saya pada malam ini. Maka selalulah bercakap dengan Allah begini. Ya Allah, jika mana perkara yang aku buat ini menjadi asbab untuk aku layak tinggal dalam syurga-Mu, ya Allah, maka Engkau berilah aku kekuatan untuk beramal dengannya. Kita kadang-kadang, tuan-tuan, kita nak istiqamah bangun malam tak boleh. Tetapi kita cakaplah dengan Allah. Ya Allah, jikalah asbab ini, asbab yang aku buat ini, ya Allah, boleh melayakkan aku untuk duduk dalam syurga Engkau, ya Arhamar Rahimin. Kau beri aku kekuatan, ya Allah. Kau tolonglah aku, ya Allah.
ketika mula kita nak berbuat baik sesama orang, walaupun kadang-kala orang yang berbuat baik itu membalas kejahatannya kepada kita, maka ketika itu berkatalah kita kepada Allah, Ya Allah, jika perkara ini menjadi asbab untuk aku boleh tinggal dalam syurga-Mu, Ya Allah, maka kau berilah aku kekuatan, Ya Arhamar Rahimin. Tuan-tuan, jika dalam dunia kita ada rumah besar, tapi besok kita balik bertemu dengan Allah, rumah kita sempit, tuan-tuan. Rumah kita dalam liang lahat itulah. Ingat bahawasanya bumi ini sentiasa berkata-kata pada anak Adam setiap hari. Lalu di antara perkataan dan seruan bumi kepada anak Adam ini, tuan-tuan, wahai anak Adam, engkau berjalan di atas perutku dalam keadaan yang sombong. Tunggu saat engkau masuk ke dalam perutku, kata bumi. Maka akan kuhimpit tubuhmu rapat bertemu tulang rusuk kanan dan tulang rusuk yang kiri. Tuan-tuan, kita rasa kita tidak sombong, tetapi kita tak tahu apa pandangan Allah dalam diri itu. Kadang-kala, tuan-tuan, kita terlepas pandang dalam perkara-perkara yang menyebabkan bahawa nama kita dipadam daripada babul jannah, pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu nasihat Abu Has Al-Haddad ini, maka kekalkan sifat fakir dalam hati kita. Orang yang sentiasa bergantung harap terus dengan Allah. Orang yang rasa dirinya miskin dengan amalannya. Orang yang rasa dirinya itu tidak ada apa-apa pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu apabila seseorang itu tetap merasakan dirinya fakir dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu akan datang satu sifat dalam dirinya. Tuan-tuan, apa yang Allah sebut dalam surah As-Sajdah, yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka akan munajat kepada Allah, bukan sekadar munajat, tuan-tuan. Yad'una rabbahum, mereka akan meminta dengan Allah Subhanahu wa taala hal keadaan khaufan. Mereka takut dengan Allah. Kenapa mereka takut, tuan-tuan? Mereka takut bahawa munajatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana kejahatan, kesalahan kita dengan Allah terlalu banyak. Lalu hamba Allah ini, tuan-tuan, sentiasa dirinya bersifat khaufan, takut dia dengan Allah. Ya Allah, ketika aku meminta dan memohon kepadamu, Ya Allah, janganlah engkau kalihkan wajahmu daripada aku, Ya Arhamar Rahimin. Ini sifat orang yang beriman, tuan-tuan. Khaufan, sentiasa takut dan terus takut dan takut dan terus takut kepada Allah. Bukan, tuan-tuan, orang yang beriman bukan sekadar takut untuk melakukan kejahatan, tetapi dia takut ketika dia bermunajat kepada Allah, lalu Allah tidak memandang dan tidak mahu mendengar akan suara-suara hamba-hamba yang muznibin, yang kerap berbuat kesalahan kepada Allah sehingga mana ianya merasa dirinya langsung tidak ada salah dengan Allah. Tuan-tuan, satu hari orang bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, siapakah orang paling baik? Lalu apa kata Sayyidatina Aisyah? Orang yang paling baik adalah orang yang sentiasa dirinya bersalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling jahat adalah orang yang merasakan dirinya sentiasa berbuat kebaikan
sehingga tidak ada kesalahan dalam dirinya sendiri. Sebab itu tuan-tuan, sifat hamba Allah ini dia akan merasa khaufan, takut dengan Allah. Yang keduanya apa yang Allah sebut dalam Al-Quran, khaufan wa tama'a, dia tamak dengan rahmat Allah. Dan dia terus menagih rahmah bir rahmah. Dia tagih rahmat Allah. Dia nak rahmat Allah. Ya Allah, kenapa dia perlukan rahmat Allah tuan-tuan? Sebab dia sedar siapa dirinya. Ya Allah, dengan apa yang aku buat sekarang, tak mungkin aku boleh duduk dalam syurga. Aku cuma boleh sembahyang sunat 2 rakaat. Aku tak boleh menandingi sahabat Rasul. Ya Allah, aku cuma menginfakkan hartaku sedikit daripada apa yang kau berikan. Aku tak boleh lawan Abdul Rahman bin Auf. Ya Allah, aku tak mampu baca Quran macam sahabat. Dia boleh khatam Al-Quran sehari sekali. Aku tak mampu lawan mereka, ya Allah. Aku tak mampu menandingi ibadah mereka, ya Allah. Yang mana ibadah-ibadah ini ada di kalangan orang yang dijamin syurga oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang telah dapat jaminan daripada Sayyidina Rasul, mereka terus berlumba untuk buat baik, buat baik, buat baik. Ya Allah, aku yang tak ada apa-apa jaminan daripada Sayyidina Rasul, ya Allah. Tapi aku masih duduk macam ni, ya Arhamar Rahimin. Aku masih berada dalam tempat yang sama, ya Allah. Aku masih lemah, aku masih malas, aku masih tidak buat apa-apa, ya Allah. Ya Allah, sebenarnya aku ni siapa, ya Allah? Itu perkara yang perlu kita ambil berat, tuan-tuan. Tuan-tuan, perkara ini selalu dilupakan oleh manusia kerana disebabkan kemanisan dunia yang tidak habis-habis. Dunia ni tuan-tuan tak salah. Saya selalu bercakap dalam kuliah saya. Dunia ni tak salah. Dan Allah suruh cari dunia ini dalam surah Al-Jumu'ah. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, kata Allah. Ibtaghu. Ambillah, fantashiru, bertaburan di muka bumi Allah. Apa yang kau nak nikmat dalam dunia ini, kau ambil. Memang aku jadikan nikmat dalam dunia ini untuk hamba-hamba. Tetapi Allah pesan pada kita, tuan-tuan, wazkurullaha katsira. Ingat aku banyak-banyak. Jangan lupa aku. Kau dapat makan, sebenarnya aku yang bagi. Bukan sebab engkau ada makanan. Ada orang yang rumahnya penuh makanan tetapi aku tahan kerongkongnya daripada untuk menikmati nikmat makan. Kau ada makan bukan sebab engkau ada duit. Ada orang yang dia ada banyak duit tetapi aku tahan nikmat makan itu daripada masuk melalui kerongkong-kerongkong mereka. Aku yang menghendaki, Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki segala nikmat yang kita ambil. Tetapi orang yang beriman, apabila dia memegang konsep wazkurullaha katsira, mereka ingat Allah banyak-banyak, pada ketika itulah Allah jamin kepada mereka ini la'allakum tuflihun. Yang ketiga, kata Abu Hafaz Al-Haddad nasihatnya, janganlah bergantung kepada ibadat, amal, tetapi bergantunglah kepada rahmat Allah. Ini dipesan oleh Ibnu Athaillah. Jangan kita berpegang dengan amalan kita. Bermaksud bukannya kita disuruh tinggalkan amalan. Buatlah baik, beribadahlah, berbuatlah kebaikan pada Allah dan kepada sekalian manusia. Tetapi janganlah kita ini mengingat kebaikan kita. Kita rasa kita dah buat amal soleh, kita dah orang baik. Sebab itu
Tuan-tuan, jika kita tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, nescaya kita tak akan boleh berbuat kebaikan. Dan kita tak mampu untuk menjejakkan kaki kita ke jannah Allah Subhanahu wa taala. Jika mana tidak ada rahmat Allah, nescaya kita tak mampu, tuan-tuan, untuk kita mengangkat kedua tangan kita untuk melakukan salat sunat 2 rakaat, tuan-tuan. Jika tak ada rahmat Allah, janganlah kita sombong, tuan-tuan, untuk kita mampu mengucapkan kalimah takbir Allahu Akbar. Tuan-tuan, jika tidak ada rahmat Allah, tidak akan mampu sekali-kali kita dapat mengucap akan nama Sayyidina Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau tidak ada rahmat Allah, kita tak mampu untuk mendendangkan dan membaca kalam-kalam Allah di bibir kita ini, tuan-tuan. Jika tidak ada rahmat Allah, nescaya satu kebaikan pun tidak akan mampu kita laksanakan illa birahmatihi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa pesan Abu Hafs Al-Haddad lagi, tuan-tuan? Sesiapa yang merindukan Allah, pasti Allah sentiasa melihatnya. Tuan-tuan, kita dalam hati kita dan perasaan kita sering melupakan Allah. Kita selalu lupakan Allah. Dan tidak ada kerinduan pun dalam hati kita untuk bertemu dengan Allah. Kisah ini, tuan-tuan, saya bawakan kepada tuan-tuan sempena Maulid Rasul. Tuan-tuan pernah dengar cerita ni, tapi saya ulang balik. Saya tahu tuan-tuan bukan tak tahu cerita ni. Dan tuan-tuan tak dengar, tak berada di dalam majlis ini pun, saya rasa apa yang saya cakap tuan-tuan dah tahu dah, tuan-tuan. Tetapi saya kongsikan juga saat kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saat Rasulullah ini hendak balik bertemu Allah. Ketika Jibril alaihissalam, malaikat yang hadir pada ketika itu, malaikatul maut, bertanya kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah engkau ingin kami mohon kepada Allah supaya kami tangguhkan, supaya Allah tangguhkan akan kewafatanmu ya Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Apa kata Rasulullah, tuan-tuan? "Ya Habib Allah, ya malaikatul muqarrabun, janganlah kau minta dengan Allah supaya umurku dipanjangkan lagi. Kerana aku terlalu rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala." Tuan-tuan, Rasulullah ni sayang kita, tuan-tuan. Rasulullah ni sayang sangat kat kita. Jika kasih seorang ibu kepada seorang anak, kita rasa bahawa mak kita dah cukup sayang kat kita dah. Kita rasa ayah kita dah cukup sayang kat kita dah. Kita rasa anak-anak kita dah cukup sayang kat kita, tuan-tuan. Tapi sebenarnya Rasulullah ni kasihnya, tuan-tuan, melebihi kasih seorang ibu. Kasih dia melebihi kasih seorang ayah. Kasih dia melebihi kasih seorang anak kepada seorang ayah dan ibu dia. Walaupun ketika ia ditawarkan
oleh malaikat untuk meminta supaya umurnya ditangguhkan lagi oleh Allah. Lalu dia cakap dengan malaikat, jangan, dia kata. Rasulullah kata jangan, dia kata. Sebab aku dah rindu sangat nak jumpa Allah, kata dia. Rasulullah kata, aku dah rindu sangat nak jumpa Allah. Walaupun dalam masa yang sama, tuan-tuan, dia sayang kita. Walaupun dalam masa yang sama, Rasulullah ni sayang kita. Sayang sangat. Tapi dia tetap tidak mahu menerima tawaran daripada malaikat. Inilah tuan-tuan, jika mana perasaan kasih kita kepada Allah melebihi segala-galanya. Pada ketika tuan-tuan apa yang berlaku, kita mula sayang Allah, kita mula redha dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita. Kita mula patuh dengan segala apa yang Allah perintahkan kepada kita. Sebab kita mula sayang Allah. Kita mula rasa sayang aku pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, kata Abu Hafs Al-Haddad, orang yang suka dipuji adalah orang yang sia-sia dalam kegembiraan. Sebenarnya kita suka orang puji kita, kamu baik, kamu bagus, kamu itu dan sebagainya. Rupanya kegembiraan itu sementara. Dan orang melupakan akan pujian Allah. Pujian daripada Allah adalah kegembiraan yang hakiki. Dan bukan tak ada siapa, tetapi saya khususnya, saya tak tahu tuan-tuan, dan saya tak mengatakan tuan-tuan. Sebab itu saya sebut bahawa majlis pada malam ni untuk saya, bukan untuk tuan-tuan sebenarnya. Kita selalu rasa dan kita tak mahu menuntut akan pujian Allah. Allah, jika kita buat benda ni, Allah akan puji kita dan Allah akan sayang kita dan Allah akan muliakan kita. Ketika seseorang yang inginkan akan pujian daripada Allah, akan kasih sayang Allah, akan kemuliaan Allah, pada ketika itulah dia akan berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukan perkara yang menjadikan Allah sayang kepadanya dan Allah redha kepadanya. Kemudian yang keenam, nasihat Abu Hafs Al-Haddad, apa katanya? Sentiasalah berada di ambang pintu Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintunya untuk kita. Maksudnya tuan-tuan, sentiasalah takarub kepada Allah. Sentiasalah dekat kepada Allah. Maka ulama tasawuf dia memberikan satu misalan yang hebat. Seringlah ketuk akan babullah. Ketuklah pintu-pintu ini agar Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintunya untuk kita, tuan-tuan. Iaitu rahmahnya, keredaannya dan segala-galanya untuk hamba-Nya yang Allah sayang. Sebab itu tuan-tuan, masya-Allah, pernah ketika seorang sahabat hendak salat, lalu dia membaca Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Allahumma atini afdala ma tu'ti
ibadakas salihin. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Ya Allah, atini, kurniakan kepada aku afdala, sebaik-baik ma tu'ti, barang yang telah engkau kurniakan kepada hamba-Mu yang saleh. Ibadakas salihin. Ya Allah, kalau kita cakap bahasa kita macam ni tuan-tuan. Ya Allah, berikanlah pada aku perkara-perkara yang telah Kau berikan kepada hamba-hamba-Mu yang baik-baik, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada aku perkara-perkara yang telah Engkau berikan kepada hamba-Mu akan perkara yang baik-baik, ya Allah. Kepada hamba-Mu yang baik, ya Arhamar Rahimin. Apa perkara yang Allah berikan kepada hamba-Nya yang saleh, Allah berikan kepada kita. Tatkala itu Rasulullah SAW dengar, tuan-tuan. Dan Rasulullah bertanya, siapakah yang membaca doa tersebut? Maka sahabat ini kata, ya, saya ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Dan sahabat ini takut ia melakukan kesalahan. Tetapi apa sebaliknya daripada Rasulullah SAW? Kata Rasulullah, engkau akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala syahid, dan kuda yang engkau tunggang juga akan tumbang bersama-sama dengan engkau di medan syahid, di medan fi sabilillah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan apa yang telah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu telah dikurniakan syahid oleh Allah, dan kuda yang ia tunggang juga terkorban dalam medan jihad fi sabilillah. Tuan-tuan, kita semua, jika mana tidak ada rahmat daripada Allah, tidak mungkin kita boleh berada di dalam kebaikan demi kebaikan. Yang terakhir, dan insya-Allah ini adalah penghujung daripada pertemuan kita semua, tuan-tuan. Apa kata Abu Hafiz Al-Haddad? Berharaplah kepada Allah sebagaimana berharapnya orang miskin kepada sedekah orang yang kaya. Maksudnya, tuan-tuan, apabila kita mula bergantung selain Allah, pada ketika itu, tuan-tuan, jika perkara yang kita bergantung itu hilang, kita akan meresap. Contohnya, kita bergantung dengan harta kita. Ketika harta kita mula kurang, mula nak habis, kita akan resah, kita akan gelisah. Kita bergantung dengan orang. Ketika orang tu mula jauh dengan kita, kita mula resah, kita mula gelisah. Ketika kita bergantung dengan pangkat kita, ketika pangkat kita mula hilang dan dicabut, kita mula resah dan kita mula gelisah. Tetapi jika kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah takkan pernah kurang, Allah takkan pernah hilang, dan Allah tidak akan pernah bertukar daripada dulu sampai sekarang, kerana sifat bagi Allah itu baqa, kekal Allah. Dan apabila kita sentiasa bergantung dengan Allah, ikhlas bergantungan kita dengan Allah, berserah kita dengan Allah, Allah telah janjikan perkara itu kepada kita, tuan-tuan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa-siapa yang berserah kepada Allah, bergantung harap kepada Allah, lalu Allah akan cukupkan segala keperluannya dunia dan akhirat. Bukan sekadar dunia saja, tuan-tuan, tetapi di akhirat janji Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, orang mukmin hati dia tenang. Dia tidak akan gelisah dengan keduniaan ini. Tetapi dia akan gelisah dengan akhirat itu, tuan-tuan.
Besok aku kat sana aku macam mana? Besok aku mati aku macam mana? Ya Allah, besok aku bangun daripada kubur aku macam mana? Adakah aku ditelanjangkan seperti mana yang disebut oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang yang berdosa, Allah akan malukan dia dengan tidak diberikan pakaian. Tetapi tidak berpakaian itu, malunya dosa yang terlalu banyak itulah mengatasi daripada malunya ditelanjangkan oleh Allah. Tuan-tuan, Masya Allah, orang yang beriman, dia resah, dia gelisah. Bagaimana esok aku di yaumul hisab? Aku mudah ke? Aku susah ke? Besok, kalau semasa aku ditimbang amal baik dan amal jahatku, dan pada ketika itu Rasulullah datang. Rasulullah tolong kita, ya Allah, ketika Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tolong aku, apakah syafaat dia pada ketika itu dapat menjadikan aku ini ahli jannah-Mu? Ataupun kesalahan aku itu, ya Allah, walaupun datangnya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih lagi tidak mampu untuk mengatasi akan kesilapan aku yang terlalu banyak kepada Engkau, ya Allah. Ini kegelisahan orang mukmin. Ya Allah, besok aku ni dapat minum daripada air telaga Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, besok aku berada di titian sirat. Aku tak gelincir ke, ya Allah. Aku boleh lepas ke, ya Allah. Ini kegelisahan orang mukmin. Mereka tidak gelisah dengan dunia yang ada sekarang. Sebab perkara ini semua telah dijamin oleh Allah dan ditentukan oleh Allah. Sebab itu, tuan-tuan, perbezaan nikmat dunia ini yang Allah berikan kepada makhluknya, jika Allah kurniakan kepada si mukmin, maka ia menjadi barakah. Dan nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita makin dekat dengan Allah. Kita makin dekat dengan Allah. Dan inilah tanda sebagai orang mukmin. Dan dia tidak melupakan apa yang dia ada sekarang adalah kurnia daripada Allah. Dia tidak akan sombong dan dia tahu bahawa apa aku ada sekarang adalah pemberian Allah. Sebab masa aku mula-mula datang dulu, aku miskin. Aku telanjang. Aku tak ada pakaian. Dan orang semua bagi aku. Mak aku bagi aku baju. Mak saudara aku bagi aku baju. Dan ketika aku mula telah aku akil balik, Allah sempurnakan akalku. Allah bagi aku ilmu. Allah bagi aku ini dan itu. Dan orang beriman, dia sentiasa mengingati siapa yang telah memberikan dia segala-galanya. Sebab itu, hasil daripada apa yang Allah kurniakan kepada kita, kita tidak jauh dengan Allah. Kerana tuan-tuan, kerana kita berada dalam golongan yang Allah sebut dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan inilah yang berlaku kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini masyhur, tuan-tuan. Dan kita pernah dengar Rasulullah ini salat sehingga bengkak kakinya, tuan-tuan. Bengkak kaki Nabi. Dan Rasulullah terus solat dan terus salat. Dan pada ketika itu Sayyidatina Aisyah kesian tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidatina Aisyah cakap dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Habiballah, cukuplah. Janganlah semayang lagi, cukuplah. Ya Rasulullah, aku kesian tengok engkau. Kaki kau dah bengkak, ya Rasulullah." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ya Aisyah, aku belum rasa aku cukup bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala." Itu Sayyidina Rasul. Itu Rasulullah. Itulah Nabi kita, tuan-tuan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika kita pergi umrah, kita akan pergi maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita rasa kita rindu dengan Nabi. Tuan-tuan, maka benarkah kerinduan kita itu, tuan-tuan? Benarkah kasih sayang kita itu, tuan-tuan? Yang mengetahuinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, saya selalu cakap dengan diri saya, wahai Ahmad Rizal, kamu boleh tipu semua orang. Kamu boleh tipu seluruh makhluk Allah dalam dunia ini. Tetapi kamu kena ingat, bahawa kamu sekali-kali tidak boleh menipu Allah Subhanahu wa taala.
Kamu tidak boleh menipu Rabbul Jalal kerana dia mengetahui apa di dalam hati-hati kamu. Tuan-tuan, Masya Allah, Tabarakallah. Saya rasa tuan-tuan, cukuplah pertemuan ini setakat ini daripada saya. Dan saya yang bodoh ini tuan-tuan, yang banyak salah dengan Allah, saya mohon semua orang tolong doakan saya. Semoga Allah tidak sesatkan saya tuan-tuan, sehinggalah saat saya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana ia ada dalam Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah kau gelincirkan hati kami, kau sesatkan kami ya Allah. Ba'da idh hadaitana, selepas kau berikan kami hidayah ya Allah. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita minta rahmat Allah. Tuan-tuan, dulu Allah kutip kita daripada longkang-longkang dan lembah kejahatan, kelalaian. Lalu Allah letak kita kepada tempat yang baik di masjid, majlis ilmu. Allah bagi kita kebaikan dan kita dapat buat baik. Tuan-tuan, kena ingat bahawasanya Allah mampu juga mengambil kita daripada tempat-tempat yang baik lalu diletakkan kita kembali kepada lembah kejahatan, lembah-lembah kelalaian. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kita ini milik Allah. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kita ini hamba Allah. Sebab itu ada doa itu dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tuan-tuan, tuan tolong doakan saya insya-Allah, dan insya-Allah saya juga doakan tuan-tuan semoga kita semua sama-sama di dalam payung rahmat Allah, berada di bawah payung rahmat Allah, payung keredaan Allah, payung kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami semua ya Allah pada malam ini ramai-ramai ya Allah. Kami angkat dua tangan kami ya Allah yang penuh dengan dosa, penuh dengan salah, penuh dengan kekejian. Tangan kami kotor ya Allah, tangan kami jijik ya Allah. Tapi kami tidak ada tempat untuk meminta dan memohon hanya pada Engkau ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang baik-baik ya Allah. Ya Allah, jadikan isteri kami dan anak-anak kami orang baik-baik ya Allah. Ya Allah, hidupkan kami seperti mana Engkau telah hidupkan orang yang baik-baik ya Allah. Ya Allah, matikan kami juga seperti mana Engkau telah matikan hamba-hamba-Mu yang baik-baik ya Allah. Ya Allah, pimpinlah hidup kami ya Allah. Ya Allah, kami hidup di dalam zaman yang mana kekasih Engkau telah nyatakan zaman ini penuh fitnah ya Allah. Sebenarnya kami tak kuat ya Allah. Kami tak mampu ya Allah untuk kami pertahankan akan akidah kami dan Islam kami ya Allah. Kami tak mampu nak tahankan agama kami ya Allah. Tolonglah ya Allah. Tolonglah ya Allah. Tolonglah ya Allah. Tolonglah ya Allah. Dan jika mana Engkau tidak tolong kami ya Allah, kami tak mampu lagi ya Arhamar Rahimin. Illa bi'aunika, illa birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika kami buat salah, tolonglah betulkan kami ya Allah. Jangan terus menerus biarkan kami terus buat salah ya Allah. Ya Allah, kami mohon rahmat-Mu, pimpinan-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon pada Engkau ya Arhamar Rahimin. Janganlah sekali-kali Engkau meninggalkan kami ya Allah. Ya Allah,
Janganlah kau tinggalkan kami, ya Allah. Ya Allah, jangan kau tinggalkan kami, ya Allah. Walaupun kami sering melupakan kau, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan setiap nikmat engkau telah kurniakan kepada kami. Kami dapat buat baik pada engkau, ya Allah. Kami dapat dekat pada engkau, ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Takabbalallahu minna wa minkum. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih banyak. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.